Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Cahaya di dalam Pejabat. Ia bermula dengan satu dialog ya. Din, tak payah. Alah Din, bolehlah Din. Aku gosok-gosok meja sedaya upaya memujuk Din, tapi Din macam tak nak aje. Kau ni kan tak puas lagi ke? Semalam kan aku dah cerita, engkau siap gelak-gelak lagi. Aku bukan apa Din. Aku gelak tu tanda aku seronok dan ada part-part muka kau tu lucu bila bercerita. Tapi bila time part suspend, layan babe. Kataku ingin memujuk. Harap-haraplah Din dapat pam satu cerita kat aku. Mana tahu cerita dapat dengar petang ni. Sudah. Kau ni memang saja kan? Jawab Din sambil libas tuala kecil ke belakang bahunya. Kemudian dia betulkan topi sedikit sengit. Aku tahu kau banyak cerita seram. Apa salahnya share lagi kat aku? Aku sanggup bayar Ajah aku sengih-sengih berseluruh. Banyaklah kau punya bayar. Okeylah, aku cerita. Akhirnya aku pun senyum. Tapi kalau pelanggan sampai, aku kena stop cerita tau, katanya lagi. Yelah, dia tengah berniaga. Teruk juga aku ni duduk ganggu dia. Tapi itulah, aku dah jadi peminat cerita dia. Patut dia create satu page jadi cerita Den Food Truck. Gitu. Aku gurau je lah. Begini kisahnya. Den pun memulakan cerita. Ada satu sekolah ni dikatakan berhantu. Pak Gad yang kerja situ ada yang pernah nampak budak sekolah duduk kendong kepala sendiri ke hulu dan ke hilir. Pak Gad tu tak berani tegur dan dia buat je lah. Buat-buat tak nampak. Itu kena yang berani. Kalau yang penakut pula macam mana kan? Kemudian ada Pak Gad baru yang mula bertugas di situ shift malam. Dia pergi ronda dekat bahagian pejabat. Dia nampak macam ada cahaya dari dalam duduk suluh-suluh dia. Jadi dia nampaklah pantulan cahaya tu. Pada mulanya dia fikir ada pencuri pecah masuk. Perlahan-lahan Pak Gad tu pun pergi ke pejabat sekolah tu. Cahaya tu masih ada. Tiba-tiba bulu romanya merinding. Entah kenapa dia rasa tak sedap hati. Kalau dia tak pergi tengok, dia takkan tahu apa yang terjadi. Kalau barang hilang, siapa nak jawab? Maka nak tak nak, dia kena juga hadap. Dia pergilah dekat pintu tu. Semua elok je, berkunci. Tak ada apa tanda-tanda yang pecah masuk. Dia cuba nak pergi intai dari celah-celah tingkap nako tu, kot-kot ada nampak apa-apalah. Sewaktu dia melangkah ke koridor, tidak semena-mena ada cahaya tembus tingkap. Ia seperti berbola api. Terperanjat Pak Gad tu, laju gila dia terbang. Zup, hilang. Waktu tu jantungnya berdegup kencang. Sama ada nak percaya atau tidak, itu sama banyaklah. Dia sendiri tak tahu benda apa tu. Tak lama selepas tu, dia patah balik. Tiba-tiba dia nampak cahaya tu ada di sebalik pohon-pohon. Seolah-olah cahaya yang serupa yang dia jumpa tadi. Dia nak pergi dekat pun takut. Bimbang kot pelik-pelik berlaku. Cahaya tu semakin lama, semakin malap dan hilang begitu saja. Lepas tu apa jadi dengan Pak Gad tu, Den? Soalku. Kemudian dia suluh bawah pohon tu dan ternampak tubuh budak tanpa kepala duduk dekat situ. Cepat-cepat dia cabut lari, jawab Din. Seram aku dengar. Main tak ada kepala pula ni. Apalah sejarah yang berlaku di situ terhadap budak tu agaknya? Aku tertanya-tanya sendiri. Dan cahaya tu, cahaya apalah sebenarnya? Kau rasa tu cahaya apa, Din? Manalah aku tahu, Syed.
ia kekal menjadi misteri. Saudara, kisah yang kedua juga daripada Rashid Salim, kisah yang bertajuk Jin dalam Tubuh. Ketika aku sedang menaip manuskrip novel, tiba-tiba telefon aku berbunyi. Lama dia senyap. Aku agak dia sibuk, jadi aku pun malas nak ganggu dia. Alang-alang dia dah call, aku jawablah. Hello Teacher Kamal, may I help you? Sengajalah aku seloroh. Dia gelak di ujung talian. Sorry lah kacau kau malam-malam ni. Nak ajak ngeteh pun tahu kau sibuk menulis, katanya dalam nada perlahan. Cakap kuat sikit boleh tak? Macam cakap dalam kelambu je lah kau ni. Yelah, aku saja call tanya khabar, ucapnya, dan aku jawablah yang aku okey saja dekat sini. Aku bukan tak nak jumpa kau, tapi sibuk, sambungnya lagi. Aku fahamlah, sekolah dah sibuk dengan kemasukan semua pelajar. Banyak kerja nak buat mengikut SOP yang ditetapkan. Okey je, no hal lah. Cerita kau dekat page pun aku tak sempat follow, ujarnya. Aku tak ada masalah, tak apa. Jangan risaulah Kamal. Sorry. Jangan risaulah Kamal. Kalau tak ada cerita seram untuk aku share dekat page, aku diam je lah. Tak pun aku promote novel-novel aku dekat fan. Mana tahu dia orang nak ke? Kan? Kataku sambil bangun dari duduk, melangkah mendekati pintu utama, lalu memulas tombol dan membukanya. Udara malam terus menerobos masuk. Ada. Kai boleh share satu cerita ni. Kau tahu kan pasal jiran aku tu kan, Kak Noh? Ya, dia kena rasuk lagi. Tapi kali ni jin tu beritahu siapa tuannya, kata Kamal. Maksud kau ada ustaz yang rawat dia? Ya, tapi Kak Noh ni tak balas balik. Lah, kenapa? Katanya kalau balas, apa kurangnya dia dengan si tukang sihir tu? Jadi dia maafkan sajalah. Siapa yang buat? Saudara dia sendiri, Syed. Ish Kamal, cakap jin jangan percaya sangat. Sebab jin boleh berbohong supaya kita saling bertelagah. Aku menyangkalnya, lalu jawab Kamal, ada benarnya juga. Tapi jin setia pada tuan dan boleh sebut nama tuannya kalau dipaksa. Jin tangan panjang yang pernah Kamal ceritakan sebelum ni kepadaku telah diketahui siapa penghantarnya. Cuma Kak Nur tak nak balas dendam. Kak Nur menderita setiap kali kena rasuk. Sekarang katanya dah okey selepas buang. Total? Tak pastilah, Syed. Hati orang ni kan. Bimbang disihirkan lagi. Apa yang nak didengkikan sangat pun aku tak tahulah. Tapi masa dia diubati, aku ada sekali. Suara Kak Nur jadi suara lelaki. Takut aku dengar. Menurut Kamal, ketika proses rawatan Kak Nur, gerak-geri tubuh Kak Nur macam labah-labah. Kemudian tangan pula asyik menggapai-gapai. Suara garau, dan bila dipaksa bercakap oleh ustaz, keluar suara lelaki. Seksa tubuh Kak Nur, terutama bahagian kepala, macam terkehil ikut urat tengkuk yang tertoleh rapat kiri dan kanan. Kata Kamal lagi, sepanjang perawatan, bulu romonya naik je. Seram sejuk. Dan tak sangka sama sekali, selepas jin tu keluar, anak perempuannya pula terus pengsan. Rupa-rupanya anak perempuan Kak Nur pun terkena tempiasnya. Aku mendengar dengan teliti. Tapi syukurlah, keadaan Kak Nur dah kian pulih. Kemudian tu kami tamatkan perbualan. Terima kasih Kamal kerana sudi share apa yang berlaku. Sekian.